Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So insyaAllah untuk Hatsukai First Love episod kita yang ke-11 kali ini, insyaAllah kita akan bawakan nama Allah Al-Wakil, Allah yang maha mengatur urusan hamba-Nya. So insyaAllah untuk hari ini kita bersama saya Nurul Akira binti Dani dan insyaAllah saya bekerja sebagai pegawai farmasi di KK Kelana Jaya dan Alhamdulillah graduan Universiti Malaya. So insyaAllah kita teruskan bersama Asma Allah series kali ini. Okay. So insyaAllah macam mana dalam skrin yang korang semua lihat kan. Nampak kat sini. Kita nampak macam mana cycle of kehidupan seharian kita. Kalau tengok sendiri semua orang kan. Lagi sekarang ni musim COVID. Semua orang sedang busy lah kan. Dengan online, dengan laptopnya. Kalau yang belajar, busy dengan belajar lah secara online. Dan ada juga kalau sekarang ni adik-adik kecil kita, anak-anak kita sudah start sekolah digital kan. Dan begitu juga dengan ibu bapa ni kan. Dengan mak ayah kat luar sana kan. Yang mana semua orang akan guna gadget, akan pergi ke tempat kerja. So, sehariannya dibizikan dengan urusan masing-masing lah. Dengan sekolah yang sekolahnya, yang universitinya, yang kerja lah kan. Dan kalau kita tengok sendiri, kita akan ada banyak task kat sini yang kita akan buat seharian kita. Dan kalau assignment lah, kalau yang gadget, perlukan bantuan dengan gadget, mungkin inilah masa ni kan. Kita akan banyak guna gadget sebab kita nak berhubung dengan family kita yang duduk jauh. Apa lagi? Dalam kita kerja perlukan laptop dan mungkin juga ada yang bekerja sehingga semalaman kan untuk menyiapkan kerja-kerja yang tak siap lagi ataupun boleh jadi juga orang budak-budak yang belajar universiti tu yang belajar yang mungkin esok nak siap hantar assignment ke, nak hantar apa ni kerja kan atau esoknya ada test ke akan ni lah kan stay up lah kan untuk study kan. Dan perlukan juga masa kita nak katanya otak kita ni sentiasa berfikir 24 hours kan. Tak ada 24 hours tapi waktu siangnya akan sentiasa otak ni kita bergerak, berjalan kan kehidupan seharian kita. Okay, bila ceritakan tentang cycle of kehidupan kita ni, seharian kita, satu soalan lah yang saya mahu ajukan kepada semua orang kan. Bolehkah kita menjalani kehidupan seharian kita ni tanpa semua gadget-gadget yang kita nampak sekarang? Kalau tengok dekat skrin kita nampak kan ada buku, ada laptop, ada lampu, ada jam, ada phone, ada kertas kan. Macam-macam lah. Kalau contoh yang pergi kerja, yang perlukan pergerakan, kita akan naik kereta, naik motor, kenderaan kan. Apa lagi? Tak kisah kan. Anything yang kita buat seharian kita sangat perlukan gadget, betul tak? Kita perlukan juga orang. Macam kalau gambar last tu kan, kita nampak orang juga kan. So nak katanya kehidupan seharian kita takkan lengkap. Kita ni tak mampu lah nak katanya. Tak mampu untuk menjalani kehidupan seharian kita. Nak siapkan kerja, nak pergi kerja, nak siapkan assignment, nak jawab test. Kita tak mampu untuk menjalani kehidupan seharian kita dengan baiknya sekiranya tiada gadget-gadget ni. Betul tak cakap saya? Kan ada yang tak setuju? So insyaAllah nak bawa apa kat sini nak katanya kita ni tak mampu. Tak mampu untuk hidup tanpa adanya bantuan-bantuan ni. Even kita nak sampai ke tempat kerja pun kita perlukan kenderaan. Apatah lagi kan. Kita nak siapkan assignment, nak siapkan kerja pun kita perlukan laptop. Kita perlukan pen untuk menulis. Kita tak mampu untuk ingat semua. Tak mampu untuk selesaikan masalah-masalah ataupun kerja-kerja kita tanpa gadget-gadget ni. So nak kata kat sini kan. Kalau lah semua benda ni kita tak mampu untuk menguruskan urusan kita tanpa semua benda ni, apatah lagi dalam kita nak menguruskan kehidupan seharian kita yang sangat pack ni. Pernah tak korang pergi universiti ke, pergi kerja, on the way tu tayar pancit, ataupun na'udzubillah min zalik accident ke, ataupun tiba-tiba tengah buat kerja ni laptop rosak, lagi-lagi lah stres lah. Kalau lah contoh kita ni dah siap, contoh kalau selalunya studi FYP lah. Kan banyak kan kerja nak kena buat FYP ni, final year proposal. Final year ni, projek ni sangat banyak benda nak kena selesaikan. Tapi cuba bayangkan kalau lah kita dah siapkan dah ni, tiba-tiba laptop kita rosak, tak boleh buka. Dan semua data kerja yang kita dah buat selama ni hilang. Pernah tak rasa macam tu? Pernah tak rasa macam, ya Allah down ni kan? Dan pernah tak kalau kita perlukan seseorang untuk kita selesaikan urusan dia tapi orang tu tak ada? Apa jadi kalau mereka ataupun semua benda ni tak ada dan mereka rosak? Dan tiba-tiba tak ada.
nak kata kat sini kan, betapa kat sini kita ni sangat lemah. Kita ni sangat-sangat lemah. Yang mana kita ni sangat perlukan semua gadget ni. Tetapi betul ni kita perlukan. Gadget-gadget ni takkan dapat membantu kita menyelesaikan kerja kecuali dengan izin Allah. So apatah lagi nak kata ni kita sangat lemah, nak kata kita sangat lemah, sangat perlukan Allah ni. So nak katanya kita ni tak mampu lah nak elak kan. Kalau contoh kita ada banyak gadget pun, kalaulah ada gadget pun tapi tak mampu kan untuk sampai dan menjalankan kerja kita. Contohlah macam contoh tadi, nak pergi kerja tiba accident, tiba-tiba tayar pancit, kita tak dapat nak elak kan begitu kan. Sebab nak kata kenapa? Sebab nak kata ni kita ni sangat-sangat lemah dan kita sangat perlukan Allah. Dan insya-Allah kan kita perlukan Allah apa? Allah Al-Wakil. Sebab kita sangat perlukan Allah yang mengaturkan urusan kita. So insya-Allah hari ini saya akan bawa lah kan kepada sharing tentang Allah Al-Wakil ni macam mana. Kita nak bawa kan, kita nak hidup kan nama Allah Al-Wakil dalam kehidupan kita kan. Okay. So pernah tak dengar perkataan ni? Tak apalah, aku dah tawakal dah, cukup lah. Tak apalah, orang yang pada aku tawakal je lah. Pernah tak dengar ayat macam tu? Selalu kan dengar kan. Okay, biasa kan dengar ayat macam ni kan. Tak apalah, aku dah tawakal. Okay, betul ke ayat tu? Okay. Sebenarnya kan, kita back balik pada maksud tawakal. So maksud tawakal adalah apabila anda telah pertama berusaha sehabis mungkin, dan kedua lepas kita dah berusaha sehabis baik, baru kita serahkan urusan kita tu kepada Allah sepenuhnya. Okay. So kat sini saya nak bawa lah kepada perumpamaan penyerahan urusan kepada Al-Wakil. Okay. Selalunya kita ni hanya akan memilih seorang wakil tu adalah berdasarkan pengalaman dia. Contoh kalau kita perlukan seseorang untuk menguruskan urusan harta si mati, contohlah family kita ada seorang meninggal dan harta-hartanya perlu diuruskan lah, dan kita telah melantik seorang wakil, selalu peguam semua lah kan. So kita akan lantik mereka, mestilah kita akan milih nanti yang berpengalaman. Sebab kenapa kita tahu? Sebab dia ada pengalaman dan dia tahu macam mana selok-belok, macam mana nak uruskan kan harta tu. Dan kedua pula, wakil tu dia mesti sanggup untuk memberikan sepenuh perhatiannya kepada urusan tu. Sepenuhnya pada kita lah. So nak kata kat sini kan, betapa wakil ni adalah seorang yang bukannya biasa-biasa lah. Bukan cancalang. Maksudnya memang kita tahu dia boleh buat dan dia boleh betul-betul berikan perhatian sepenuhnya kepada kita. Lepas tu ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil keseluruhan urusan. Ni dari side kita pula lah. Bila seorang wakil yang kita telah lantik tu, kita dah sanggup untuk bekerja untuk kita, maka dari side kita pula memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wakil tu untuk menguruskan urusan tu keseluruhannya. Maksudnya tak boleh nak simpan lah. Contohnya kalau harta, sebabnya kita kena tahu tentang maklumat peribadi sikit. So mungkin nak kata kat situ kita kena bagi tahulah untuk memudahkan urusan dia. Okay, dan keempat adalah mengikut caranya, kerana yakin kita tidak akan disia-siakan. Maksudnya tak kisah apa yang wakil tu nak buat pada kita akan ikut step by step apa yang dia suruh kan. Sebab kita tahu yang dia pasti tidak akan sia-siakan kita. Okay. So, kalaulah manusia, itu perumpamaan yang tadi kan, yang mana kita nampak manusia ni akan membantu kita dalam menguruskan harta kita, macam tadi harta kita lah, atau benda-benda yang kita perlukan perwakilan. Tapi nak kata dalam kehidupan seharian kita yang penuh dengan pancaroba, yang ada ujian yang macam-macam lah berlaku kan, nak katanya kita sangat perlukan Allah Al-Wakil. So insyaAllah lah saya sangat suka kan bila kita buka daripada ni kan, ayat ni kan. InsyaAllah baca sikit kan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amr kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Okay. So maksudnya, dan milik Allah meliputi rahsia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan, maka sembahlah dia dan
Bertawakallah kepadanya dan Tuhanmu tidak akan lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Okay, so insyaAllah kan, ni pada surah Hud lah, ayat 123. Nak kata kat sini kan, betapa kalau tengok, kalau korang perasan lah, bila kita melalui, kita baca Quran ni kan, maksud dalam Quran, bila kita jumpa perkataan tawakal ataupun nama Allah Al-Wakil, Allah akan sertakan bersama bukti-bukti kekuasaan Allah. Yang mana nak tunjukkan betapa Allah ni maha berkuasa. Allah ni maha hebat. Allah ni maha tahu segala-galanya di bumi, rahsia di langit dan di bumi. Kerana apa? Kerana Allah yang menciptakan langit dan bumi ni. So that's why lah. Nak kata ni, Allah menjamin. Allah menjamin akan mengaturkan seluruh urusan kita sebaiknya kan. So nak kata kat sini, kita ni tak ada alasan, tak ada sebab yang akan menyebabkan kita ni tidak untuk bertawakal kepada Allah. Sebab kenapa? Sebab langit dan bumi Allah cipta. So Allah dah jamin yang mana Allah ni maha tahu segala-galanya. Dan Allah akan berikan pengurusan yang terbaik untuk kita kan. So insyaAllah kan. So bila kita tahu Allah yang memberikan segala-galanya, Allah yang menguruskan segala hidup kita, segala aturan hidup kita, maka sebenarnya kita tak perlu berisau dengan manusia. Buat saya slash kat situ kan. Sebab kita selalunya akan risau dengan manusia. Pernah tak? Okay, maaf, terkeluar pula. Okay, pernah tak korang apa ni kan? Okay, pernah tak korang lalui satu fasa yang di mana kita ni berada di, kita rasa macam ya Allah risaunya dengan satu urusan tu. Contoh kalau tadi saya bawa kepada contoh harta risaunya kalaulah kita meletakkan pengharapan kita, urusan kita kepada orang yang tidak pengalaman, orang yang tak ada, yang tak tahu apa sangat pun tentang urusan tu. Dan kita pun tak percaya pada dia kan. Confirm kita akan rasa sangat risau. Kita akan rasa sangat macam, ya Allah, aku tak percaya dengan dia ni. Macam mana ni nak uruskan? Masya Allah kan. Kita akan rasa macam sangat risau dan cemas lah. Tetapi dengan nama Allah Al-Wakil, bila mana kita bertawakal kepada Allah, kerisauan tu tak ada. Kita tak perlu risau. Sebab kenapa? Sebab kita tahu Allah tu maha hebat. Allah tu tahu segala-galanya tentang kita. Dan sebab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan jaminan pada Allah yang Allah akan mengatur keurusan kita terbaik kan? Dengan sebaiknya. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita kena, yang tadi dua tadi, kita kena usaha sehabis baik lah. Sebelum kita tawakal kepada Allah. Dan bila kita usaha sehabis baik, maka lepas tu barulah Allah akan memberikan menjadi wakil kita yang terbaik lah. Dengan kita memberikan urusan kita tu, kita serahkan sehabisnya kepada Allah. Okay, kita teruskan insyaAllah kan. Okay. So kita tengok kat sini kisah selepas perang Uhud. Okay. Yang mana, okay, saya baca insyaAllah daripada surah Ali Imran ayat 173. Iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu, takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Okey, kisah selepas perang Uhud ni berlaku waktu tu kan berlaku perang antara orang Islam dan orang kafir Quraisy. Yang maknanya waktu tu mereka nak balas dendam lah setelah mereka kalah masa perang Badar. So waktu perang Uhud ni umat Islam kalah teruk kerana disebabkan ni lah kan, tidak mengikut arahan Rasulullah kan, untuk tidak turun daripada Bukit Uhud. Okay, dipendekkan cerita. Selepas perang Uhud, waktu tu kita dapat tahulah bila dalam keadaan mereka ni Rasulullah, para sahabat waktu tu dah lemah. Ya, lepas perang kan, dah lemah, dah keadaan dah kalah waktu tu kan. Dan perasaannya macam kalau kita lah kot lepas balik pada pergi perkemahan ke, mesti kita penat kan, ataupun kita baru pergi jalan sana sini lepas tu balik, mesti kita rasa penat dan kita rasa nak rehat. Tetapi
nak katanya betapa hebatnya Rasulullah para sahabat. Mereka kerana tawakal mereka kepada Allah. Waktu tu mereka mendapat tahu bahawa orang kafir Quraisy sedang menyiapkan tentera untuk melawan balik orang Islam. Dan walaupun waktu tu dia orang baru je habis perang. So apa yang dan mereka ni orang kafir Quraisy ni, mereka ni menakut-nakutkan Rasulullah dan para sahabat. So dia macam takut-takutkan lah. Macam kita orang ni dah bersedia dengan kuatnya, dah bersedia kelengkapan semua kan, nak lawan balik kan. Tapi apa yang Rasulullah para sahabat cakap? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mereka pun kata cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Masya Allah. Nak kata macam inilah kan tawakalnya seorang hamba kepada Allah. Yang mana even di saat dah penat pun tapi kerana yakin kepada Allah, mereka tak apa, tetap usaha juga untuk berperang balik walaupun dalam keadaan penat. Dan nak kata mereka bersungguh-sungguhlah dan mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah dengan kata-kata yang telah mereka sebutkan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Okay, kita pergi ke next. So nak katanya bila mana kita ni bertawakal kepada Allah, no worries. Tak ada pun yang kita perlu risaukan. Secukuplah Allah sebagai penolong kita kan, insyaAllah. Okay, so insyaAllah untuk kali ini saya akan nak tunjukkan kan, okay, apa bukti tawakal seseorang hamba tu sepenuh hatinya kepada Allah. Ada 5 lah. Yang pertama, kehadiran Asma al-Wakil Allah di waktu sulit, waktu susah. Yang kedua, ketika diuji. Yang ketiga, bila mana mereka tidak mengambil yang haram. Keempat, tidak terlalu cemas untuk memikirkan masa hadapan dan berusaha sekuat tenaga. So, insyaAllah saya akan masuk sikit-sikit lah. Okay, yang pertama, kehadiran Asma al-Wakil Allah. Asma Allah al-Wakil di waktu sulit. Okay, yang mana saya nak bawa kepada kisah Nabi Ibrahim. Okay, insyaAllah kisah Nabi Ibrahim ni sangat terkenal lah. Yang mana kita tahu kan, macam mana semasa kecil, semasa Nabi Ibrahim ni budak-budak, saya dalam umur 16 tahun macam tu lah. Waktu tu, Nabi Ibrahim telah mendapat hidayah pada Allah. Dan waktu tu Nabi Ibrahim telah mendakwahkan kepada kaumnya lah. Yang mana waktu tu kaum Nabi Ibrahim menyembah berhala. Dan waktu tu lah Nabi Ibrahim memikirkan bagaimana cara untuk membuka mata kaum dia supaya nampak yang berhala ni semua tak betul. Yang nak katanya kembali kepada Allah kan. Secara macam mana Nabi Ibrahim pun fikir sampai dapat satu idea yang okey. Apa kata kalau aku memancunglah semua berhala-berhala yang kecil, tapi aku tinggalkan satu je yang besar. So waktu tu lah kan, dan bila Nabi Ibrahim dah buat benda tu, lepas tu datanglah kan mereka ni, orang-orang kaum-kaum Nabi Ibrahim ni nampak kan, terdengar lah yang Nabi Ibrahim sedang mencela berhala-berhala yang mereka sembah ni. So that's why kalau kita buka surah Al-Anbiya surah 21 ayat 60 ni, Allah berkata, mereka lah yang berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. So waktu tu lah bila diketahui Nabi Ibrahim ni telah mencela berhala-berhala mereka ni, maka mereka pun menangkap Nabi Ibrahim. Dan bagi dia memang ditangkap dan diikatlah tangannya kan. Dan dalam masa sama mereka ni pun kaum-kaum Nabi Ibrahim ni membina sebuah bangunan semata-mata untuk membakar Nabi Ibrahim. Sebab bangunan tu dia buat supaya nanti dia boleh marakkan api dalam bangunan tu dan dia campaklah Nabi Ibrahim di dalam bangunan itu. Termasuklah bukan kaum saja, tetapi termasuklah ayah dan pakcik kepada Nabi Ibrahim pun terlibat sekali dalam mendirikan bangunan itu. Sangat sedih kan. Kalau kita lah berada di tempat Nabi Ibrahim kan. Nak kata tak tahu lah apa perasaannya kan. Tapi nak kata kerana Nabi Ibrahim kan kesayangan Allah kan. Khalilullah kan. Nak kata betapa dia sangat sayang kepada Allah. Allah sangat sayang kepada dia. Dan sangatlah tawakal, hubungannya kepada Allah sangat kuat. Tawakal dia kepada Allah sangat kuat. Menyebabkan dia ni selamat daripada api. Okay, dan bestlah waktu ni ada satu conversation lah antara Nabi Ibrahim dan Jibril.
yang mana waktu tu Jibril turun dan menanyakan kepada Ibrahim, tidakkah engkau memerlukan bantuan? Ibrahim menjawab, jika engkau maksudkan bantuanmu, maka aku mengatakan tidak. Tetapi jika yang engkau maksudkan bantuan Allah, maka aku mengatakan ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Nak kata conversation antara Nabi Ibrahim dan Jibril kan. Nak menunjukkan betapa Nabi Ibrahim ni sangat bertawakal kepada Allah kan. Kalau lah pertolongan tu bukan daripada Allah, dia tak nak kan. Nak kata macam ni, Masya Allah hebat kan. Kalau kita kan disogokkan dengan satu bantuan yang kita sangat perlukan, tapi waktu tu kita dapat mengatakan macam ni kan. Oh, kalau ini bantu pada engkau, aku tak nak. Tapi aku nak bantu daripada Allah je. Masya Allah, sangat hebat lah kan. Nak katanya tawakalnya kita kepada Allah waktu tu kan. So, selepas selepas conversation ni, baginda pun dilemparkan dalam api yang marak menyala. Dan apa jadi pada api tu? Wahai api, daripada surah Al-Anbiya ayat 69. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. So, nak katanya daripada benda yang Masya Allah, kalau dicampak ke dalam api, seperti Nabi Ibrahim dah terbakar, dah hangus dah. Tetapi dari sisi Allah, dengan kuasa Allah, api yang menjulang tadi menjadi dingin kan, dan menjadi penyelamat kepada Nabi Ibrahim. So, dan semua benda ni tak mustahil lah dari Allah. Tidak mustahil dengan kuasaan Allah. Allah mampu je untuk mengubah sesuatu yang panas kepada sesejuk. Sesuatu yang sukar menjadi sesuatu yang mudah. So, nak kata kat sini, semua kesulitan kita akan dapat diselesaikan sekiranya kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Kerana apa? Kerana tiada apa yang mustahil daripada Allah. So, nak ajaklah semua orang kan macam perasaan yang Masya Allah kan. Kalaulah kita meletakkan betul-betul tawakal kita kepada Allah kan. Dan dalam masa sulit tu, waktu kita susah, kita betul-betul menyerahkan diri kita, menyerahkan usaha yang kita dah buat sehabis baik tadi kepada Allah. Yakinlah kan betapa kesusahan tu Allah ni mampu untuk mengubah kan. Daripada susah tu kepada kesenangan kan. Seperti surah Alam Nashrah kan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan tu ada kemudahan. Nak kata setiap anything kesusahan pasti ada kemudahan. Tapi dengan syarat apa? Kita ni kena usaha sehabis baik dan menyerahkan usaha kita kepada Allah Al-Wakil. So nak tak nak kita tawakal kepada Allah sehabis baik kan. Lepas itu kan. Okay. So next kan. Tidak mengambil yang haram. So bukti kita ni tawakal sepenuh hati kepada Allah lah adalah dengan jangan mengambil yang haram. Which is jangan ambil makanan ataupun anything dari sumber yang haram. Dan kedua adalah mengambil makanan yang haram. Kerana apa? Inilah tandanya bahawa kalaulah seorang hamba tu mengambil sesuatu makanan atau dari sumber yang haram, maksudnya dia tak yakin kepada Allah sebagai penjamin rezeki. Sebab kenapa? Bila dia mengambil sesuatu yang tidak halal, maksudnya dia tak yakinlah yang Allah ni akan memberikan rezeki pada dia. So dia boleh ambil dengan sewenang-wenangnya kan. So best jugalah bila cerita pasal rezeki janin dalam perut. Nak katanya keyakinan kita kepada Allah ni maha al-wakil. Allah ni maha menguruskan urusan hamba-Nya tu. Dan Allah maha memberi rezeki ni adalah bila mana kalau kita kisah janin ni, kita tahu baby dalam perut, siapa yang berikan rezeki? Siapa yang menjadikan dalam janin tu, dalam perut ibu mengandung tu adanya ari-ari yang menjadi penghubung antara darah ibu dan darah anak kan. So kalau nak katanya betapa hebatnya Allah menciptakan ari-ari tu sehingga kan benda toksik, benda nutrien tidak tercampur dan ia mengalir dengan baiknya. Apa yang diperlukan oleh janin, maka dia akan dapat. Apa yang tidak diperlukan akan disingkirkan daripada janin kan, melalui ari-ari tu kan. Tapi nak katanya siapa yang maha hebat yang menciptakan semua benda ni? Nak kata Allah lah. Sebab Allah maha tahu janin ni perlukan makanan. Dan Allah maha tahu kan. Allah tahu urusan kehidupan janin ini perlunya makanan. So Allah menguruskan dan mengaturkan begitu kan. Apa lagi? Bila dah keluar jadi baby kat luar kan. Allah maha tahu yang baby ni perlukan makanan. So Allah ciptakan susu ibu. Pernah tak terbayang kan? Pernah terfikir tak yang kita ni sebenarnya keluar je daripada bumi, keluar pada perut mak ayah kita, keluar pada perut mak kita ni, tiba-tiba
kita ni dah pandai minum susu. Saya pernah melihat anak buah saya yang pertama. Waktu tu saya pelik, dia baru je lahir dan malam tu saya tidur bersama dia, tidur sebelah baby tu lah. Lepas tu saya tengoklah kenapa lah mulut baby ni asyik tercungak-cungak-cungak. Dia macam mulut dia minta susu. Lepas tu macam terfikir, Masya Allah, hebatnya. Siapa yang mengajarkan baby ni untuk minum susu? Kalau bukan Allah kan. Nak kata hebat lah. Nak kata kita ni, urusan kehidupan kita ni telah diatur oleh Allah. Dan Allah telah susu cantik. Nak kata setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan kan, dalam kehidupan kita telah dijamin oleh Allah. Macam mana rezeki janin, rezeki baby. Lepas baby tu minum susu dah besar sikit, Allah bagi dia ni boleh gigit, ada gigi. Apa lagi? Dah start dah boleh, perut dah boleh bersedia terima makanan yang besar sikit, yang protein ke apa kan. So nak kata kat sini, betapa kehidupan seharian kita memang tidak pernah lepas dengan aturan Allah. Aturan ni yang maha hebat, which is aturan Allah dia sendiri kan. So takkanlah macam ni, kalau kita tengok hebatnya Allah mengatur urusan hamba-Nya, takkanlah kita tak nak menyerahkan urusan kita sehabis kepada Allah. Sebab kalau kita serahkan kepada dunia dan seisinya, tak ada apa pun yang mampu menguruskan sehebat macam mana Allah menguruskan langit dan bumi dan menguruskan kita as manusia yang complicated ni, yang macam-macam kan urusannya kan. Okay. So apa lagi bukti tawakal kita sepenuh hati kita kepada Allah? Jangan terlalu cemas dengan masa depan. Ni benda yang selalu kita lalui lah kan. Which is manusia sangat selalu risau kepada masa hadapan. Kita risau, nanti bila kita dah habis universiti kita dapat tak kerja. Nanti lepas dah kerja kita dapat tak gaji. Bila dah dapat gaji kita dapat tak makan. Bila tak dapat makan, kita yakin tak kita akan dapat tak rumah. Kita akan dapat tak kahwin. Kita akan dapat something kan. So nak katanya urusan kalaulah kita ni tidak betul-betul tawakal kepada Allah kan, kita akan selalu rasa risau dengan apa yang akan jadi akan hadapan. Apa akan jadi akan hadapan kan. Adakah kita akan dapat kan rezeki tu? Adakah kita akan dapat rumah? Adakah kita akhirnya akan dapat something kita nak kan. So nak kata kat sini kan, betapa kalaulah kita ni bertawakal betul-betul sepenuh hati kita kepada Allah kan. Kita tahu Allah menjamin kehidupan kita. Allah menjamin rezeki kita. Allah akan menjamin, akan mengaturkan segala urusan kita dengan sebaiknya kan. Maka kalau kita betul-betul tawakal sepenuh hati kita kepada Allah, insya-Allah tak ada apa yang perlu kita cemaskan, tak ada apa yang perlu kita risaukan untuk masa depan kita kan. Insya-Allah akan terjamin kan. So benda ni sangatlah nak bawa kepada perasaan semua orang kan yang mendengar kita untuk nama Allah Al-Wakil ni. Serahkanlah kan, usaha sehabis baik, serahkanlah urusan kita sehabisnya kepada Allah yang Al-Wakil, kerana Allah ni Maha tahu macam mana nak uruskan kehidupan kita yang kita tahu sebenarnya apa terjadi pada kita nanti. Kita tahu apa yang akan jadi pada kita nanti ke hadapan kan. Tapi Allah, maka serahkanlah kehidupan kita, masa depan kita kepada Allah. Okey, tapi dengan syarat berusahalah sekuat tenaga. Sebab nak kata apa? Sebab Allah memang takkan macam ni, Allah akan melihat kita punya usaha dahulu. Allah nak kita berusaha dahulu, barulah Allah akan bantu kita. So insya-Allah kan. InsyaAllah ni teladan lah daripada orang yang bertawakal. Okey. So insyaAllah ini kisah daripada kisah tawakalnya seorang isteri Nabi, which is isteri Nabi Ibrahim, which is Hajar, yang mana dia ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Okey. Kepada siapakah engkau titipkan kami? Ibrahim tidak menjawab. Waktu ni Hajar telah dihantarlah oleh Nabi Ibrahim di Mekah, di kawasan yang mana waktu tu, kalau sekarang ni di tempat ni lah adanya Kaabah tu, dan waktu tu tak ada orang, waktu tu memang gersang lah, memang tanah je, tanah yang gersang. Kita tahu kan kondisi tanah Arab macam ni kan, yang panas, yang memang kering, kontang kan. Waktu tu lah Nabi Ibrahim menghantar Hajar dan anaknya Ismail kan ke situ. Kerana apa? Okay, ada conversation ni kan. Kepada siapakah engkau titipkan kami? Ibrahim tidak menjawab. Hajar bertanya lagi. Allahkah yang memerintahkan ini? So
So Ibrahim pun menganggukkan kepala. Hajar mengatakan, jika demikian maka sekali-kali dia tidak akan menyanyikan kita. Masya Allah. Nampak tak betapa Hajar, isteri Nabi Ibrahim ni sangat bertawakal kepada Allah kan. Kerana dia tahu ini adalah arahan daripada Allah. So satu dia taat dan kedua dia bertawakal. Oh tak apalah kalau inilah daripada Allah kan. Maka dia yakin walaupun dicampak ke tempat yang tak best pun, tempat yang tak ada air, tak ada jaminan air, tak ada jaminan makanan, tak ada jaminan tempat tinggal yang selesa, tapi Siti Hajar tetap bertawakal kan, tetap bersyukur menurut apa yang Allah nak dan bertawakal kepada Allah kan. Dan apa yang terjadi lepas tu kan, macam semua orang tahu lah kan. Yang mana walaupun waktu tu memang tak ada air, tak ada air, kering kontang kan. Apa yang terjadi adalah dengan hentakan kaki Nabi Ismail yang sedang menangis tu, terkeluarlah air mata Zam-Zam kan. Nak kata inilah kan hasil tawakal orang yang teladan orang yang bertawakal kepada Allah. Nak katanya anything yang mustahil pada awalnya, macam tadi Nabi Ibrahim mustahil dibakar tapi boleh selamat. Dan esoknya dia jumpa kaum dia balik kan. Tu yang kaum dia terkejut tu. Dan nak kata macam mana juga Siti Hajar ni kan. Walaupun mustahil untuk ada air berada di tanah gersang, tapi tak mustahil di sisi Allah. Kalau Allah nak memberikan kemudahan, kalau Allah nak mengubah satu benda tu, sesuatu yang kita rasa mustahil, maka benda takkan mustahil jika ia daripada Allah. Maka nampak tak hebatnya bila mana kita menyerahkan urusan kita sepenuhnya kepada Allah kan. Bila mana kita bertawakal kepada Allah seperti ini kan. Okay, so insyaAllah kan, nak bawa lah kat sini kan, conclude kepada makna tawakal itu sendiri. Yang mana kita tawakal ni bukan hanya sekadar yang macam saya cakap dari awal tadi lah. Yang normal masyarakat kita cakap, okay lah, aku dah jawab exam tadi, cukup lah tawakal, aku dah tawakal dah. Aku yakin Allah bagi keputusan terbaik. Sedangkan macam benda keadaan yang mungkin lah sebenarnya kita tak usaha yang terbaik pun. Okay, apa lagi? Okay. Okay, tak apa. Lepas tu masukkan dalam ni kan, solat dan doa. Nak kata makna tawakal sebenarnya bila mana kita start dengan usaha kita, dengan solat dan doa. Yang mana solat dan doa ni adalah tanda penyerahan diri kita seluruhnya kepada Allah. Sebab kita minta betul-betul ke Allah, kita solat, kita memang menyerah, kita tunduk kepada Allah, kita tahu kita sangat perlukan Allah dalam nak menguruskan, dalam nak mendapat macam ni, dalam nak menguruskan kehidupan kita, dalam kita nak melalui ujian-ujian kehidupan ni kan. So, solat dan doa ni sangat diperlukan ni. So yang kedua adalah kita ni tawakal dengan lepas kita solat, kita doa. Bukan setakat kita doa cukup je dah. Tak cukup dengan doa dan solat. Kita kena tambah lagi dengan usaha. Usaha yang macam mana? Berusaha sehabisnya. InsyaAllah nak bawa lah satu kisah. Kisah seorang lelaki bertanya tentang keperluan menambat unta. Waktu tu lelaki ni dia nak tambat unta. Lelaki ni dia macam dia nak berhentilah kejap kan. Lepas tu dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku harus menambatkan untaku ataukah aku harus bertawakal? Rasulullah SAW pun menjawab, tambatlah untamu dan bertawakallah. Nak katanya walaupun kita dah berdoa, kita dah usaha kita dah berdoa dan minta kan, tawakal. Nak kata tawakal itu Rasulullah betulkan, tawakal tak cukup dengan hanya kita aku bertawakal, cakap macam tu je. Tapi apa yang Rasulullah ajar adalah kena usaha juga. Usaha yang macam mana? Usaha yang sehabis baik. Macam mana even ni kan, kisah Rasulullah dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Waktu tu Rasulullah SAW tiba di Masjidil Aqsa. Dan waktu tu Rasulullah pun kan naik burak kan. Dan Rasulullah pun menambatkan burak tu. Burak tu adalah kenderaan yang Rasulullah tunggang saat Rasulullah Isra' dan Mi'raj kan. Dan Rasulullah menambatlah burak tu di dinding masjid. Walaupun sebenarnya binatang ni kita tahu burak ni adalah memang khas untuk Rasulullah kan. Tapi kenapa still Rasulullah tambat? Sebab nak katanya Rasulullah sangat nak ajar kita tentang erti tawakal yang sebenar tu macam mana. Which is tak cukup hanya kita solat, tak cukup hanya kita doa kepada Allah. Akan tetapi kena ada usaha.
So, sama juga kita kan. Contohlah kalau orang nak exam nak exam ni tak cukup lah hanya sekadar kita ni doa, solat kan. Lagi bulan puasa ni kan, kita banyak doa, banyak solat kan. Solat tarawihnya kan. Yang tak pernah solat sunat, mungkin waktu ni kita dah start usaha untuk solat sunat, rawatib, solat sunat duha, untuk kita qiyam. Tapi nak katanya tak cukup hanya dengan kita solat dan doa je. Tapi kena ada usaha. Contoh nak exam, kena usaha untuk study. Kalau kita nak jawab assignment, kita nak hantar assignment, nak keputusan yang baik, kenalah usaha habis baik untuk dapat hasilkan, siapkan assignment yang terbaik. Kalau kita nak, apa lagi? Kalau orang yang mengusahakan perniagaan, kena untuk mendapatkan hasil, memang kita kena tawakal kepada Allah, tapi kena usaha juga sehabis baik. Kan? Alright. Dan yang ketiga adalah, tawakal ni akan kita dapati dengan latihan. Okey, ini berkaitan kisah Nabi Musa dan tongkatnya. Okey. So, pada awalnya, kisah Nabi Musa ni, mula-mula Nabi Musa, masa awal-awal dia melihat tongkat dia ni berubah macam seekor ular, sebenarnya Nabi Musa ni dalam keadaan takut tau. Dalam keadaan takut dan dia terus lari menjauh. Dia akan rasa gentar. Dia akan rasa takutlah ketika berhadapan dengan para penyihir. Sebab waktu tu dia pun tak yakin. Macam risau lah ni first time macam macam mana tongkat aku berubah menjadi ular kan. So betul dalam surah Toha ayat 67 Allah pun cerita. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. So nak katanya memang pada awalnya kita akan rasa takut. Kita akan ada rasa macam kenapa saya cemas lah tiba-tiba kan. Tetapi bila mana waktu lain kan, bila mana berlaku benda yang sama kan, dan Nabi Musa menggunakan tongkatnya, rasa takutnya akan semakin berkurang dan semakin berkurang seiring dengan tawakalnya semakin bertambah. Dan apabila saat yang waktu Nabi Musa berlari kan, dikejar oleh Fir'aun dan dia punya penyihir kan. Dan kan Nabi Musa kan tersepit sampai di tepi laut. Waktu itulah, nak kata waktu sangat sulit. Dan waktu itulah tawakal tu menjadi sempurna. Yang mana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Masya Allah. Betapa nak katanya, kita tidak akan dapat bertawakal sepenuhnya jika bukan dengan latihan. Maksudnya kat sini, kita memang nak tak nak kena try, cuba untuk berusaha untuk bertawakal kepada Allah. Walaupun pada awal kita mungkin kita rasa takut, mungkin kita rasa macam tergugat. So, waktu itulah latih diri kita kan. Latih diri kita untuk bertawakal kepada Allah. Put our trust to Allah kan. Sentiasa minta kepada Allah. Ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Aku dah usaha. Ya Allah, aku menyerahkan segala-galanya pada Engkau kan. Setelah aku berusaha. Dan kita nampak mungkin pada awal kita rasa takut je sebab kita macam tak biasa lagi kan. Tapi nak katanya, kalau kita dah biasa dengan bertawakal kepada Allah, maka insya-Allah kan, kita akan akhirnya bila mana kita pada dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat teruji kan, waktu itulah insya-Allah Allah akan memberikan bantuannya kan. Dan insya-Allah kan, best lah saya nak bawa kan. Lagi kita ni berada di bulan Ramadan kan. Yang mana bulan yang insya-Allah kan, satu medan yang Allah berikan kita peluang untuk berusaha untuk praktis. Kalau perasan, Ramadan ni bukanlah bulan untuk kita puasa sebenarnya. Ramadan tu adalah bulan untuk kita ni menghidupkan diri kita dengan Quran. Bulan Al-Quran ni. Yang mana nak katanya Allah sebenarnya nak praktis kita. Di bulan Ramadan ni praktis diri kita untuk biasakan diri dengan Quran. Untuk kita ni, hidupkan kehidupan kita dengan Quran. Kurangkan benda yang lara. Nak katanya gantikan dengan benda-benda yang berkaitan Quran, kepada Allah, zikir kepada Allah kan. So, insya-Allah kan, best lah nak buat kepada semua orang kan. Nak mengajak semua orang untuk kita sama-sama praktis diri kita kan. Bulan Ramadan ni inilah masa untuk kita belajar untuk bertawakal. Sebab kita insya-Allah kita sedang membincangkan tentang nama Allah Al-Wakil kan. Which is dengan macam mana?
Dengan kita melatih jiwa kita dan mengulangkan kalimat hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. So nak ajak sama-sama kan, sesama kita untuk sentiasa kan melatih jiwa kita untuk sentiasa kalau anything dia terjadi pada kita, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku minta pertolongan kan. Kita menyerahkan segalanya kepada Allah kan. Dan insya-Allah kan, jika kita dah biasa, contoh nak pergi kerja contoh, tiba-tiba jalan-jalan terjatuh, tiba-tiba tersepak batu kan. Terus sebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Okey, nak masuk kereta pun buka pintu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa lagi yang kita buat? Apa lagi yang kita buat? Dah masuk, lepas tu sampai tempat kerja, nak masuk kaki kita ke office, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau student contoh nak buka laptop pun hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kita start mendidik diri kita untuk sentiasa menyebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah kan. Latihlah jiwa kita kan untuk sentiasa mengulang kalimat-kalimat ini kan. Dan insya-Allah yakinlah bahawa bila mana kita bila mana kita berusaha bersungguh-sungguh sekeras yang boleh dan kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, insya-Allah kan, insya-Allah pasti benda yang susah akan menjadi mudah untuk kita. So insya-Allah kan, untuk hari ni kan, untuk series kita, hak suka kita kali ini tentang nama Allah Al-Wakil. Semoga semua orang dapatlah input kan, rasa untuk kita ni sentiasa menyerahkan diri kita kepada Allah Al-Wakil kan. Yang mungkin sebelum ni kita ni banyak sibukkan diri kita dengan gadget-gadget. Kita rasa macam okey, kita sangat bergantung kepada handphone, kita bergantung sangat kepada kereta. Kereta lah yang akan menyelamatkan aku. Traffic light lah yang akan menyelamatkan aku. Apa lagi? Lecturer lah yang akan menyelamatkan aku, yang akan berikan aku makan lebih. Tak. Tapi kali ini bawalah perasaan, sungguhnya aku menyerahkan segala urusan kita kepada Allah saja. Kita yakin Allah yang akan beri kita keputusan yang terbaik exam. Kita yakin Allah yang akan menyelamatkan kita untuk sampai ke destinasi kita. Allah yang akan memberikan kita rezeki. So insya-Allah bila mana kita betul-betul meletakkan kebergantungan kita kepada Allah kan. So inilah kan. Insya-Allah Allah akan mengatur urusan kita dengan sehabis baiknya. Maka yakinlah kepada Allah, put our trust to Him kan. So insya-Allah kan, sama-samalah kita mengingatkan sama kita bulan Ramadan ni untuk sentiasa mengingati Allah dan sentiasa menyebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Okey, insya-Allah itu saja pada saya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga kita dapat bertemu lagi di hak suka yang akan datang. So insya-Allah, assalamualaikum.